Polemik Malaysia sebagai sebuah negara Islam bukan satu perkara baru. Setiap menjelang pilihan raya umum, perkara ini dijajah oleh PAS sebagai modal politik dan dijadikan agenda penting perjuangan mereka sejak sekian lama. Bagi pakar perlembagaan, Muhammad Nasir Desa, yang juga peguam kanan Persekutuan, kedudukan Islam sebagai agama negara termaktub jelas dalam perlembagaan Persekutuan. Kita amatlah tidak adil dan kita sebenarnya bersikap zalim kepada diri kita sendiri, kepada negara kita sendiri, untuk meletakkan bahawa negara kita adalah negara sekular. Sedangkan dalam perlembagaan sendiri, dalam perkara 3 menjelaskan bahawa Islam adalah agama negara. Sejarah membuktikan bahawa Malaysia tidak pernah bersifat sekular atau tidak beragama. Namun ini disanggah oleh PAS. Bagi mereka, metod Salafi yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sandaran utama bukan asas negara ini. Justru Malaysia tidak boleh dianggap sebagai negara Islam. Sejarah membuktikan PAS menukar rentak mengenai Islam di Malaysia mengikut strategi yang diperlukan bagi memenangi pilihan raya. Pada tahun 1981, Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengkafirkan UMNO kerana didakwa mempertahankan perlembagaan penjajah. Kita menentang UMNO bukan kerana lama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia lama Barisan Nasional. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah. PAS kemudiannya berjihad bahawa mereka akan menubuhkan sebuah negara Islam dan segala usaha murni UMNO memartabatkan Islam dipersendakan. Bekas naib Presiden PAS, Datuk Nakai Ahmad, mengesahkan. Sehingga Haji Hadi seolah-olah mengajak orang-orang PAS supaya menolak pembangunan negara kita ini, menolak kegiatan-kegiatan ekonomi, pendidikan dan sebagainya, kerana ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan soal duniawi yang Nabi dulu, yang ayat Quran tolak dulu, dan kemudian mendukung PAS walaupun susah, walaupun miskin, walaupun itulah. Amanat Hadi kononnya perlembagaan negara adalah sekular jelas adalah fitnah. Peredaran zaman menyaksikan PAS dibuai kegairahan mendapatkan kuasa politik. Amanat Hadi ditinggalkan dan diganti pula konsep lain untuk menghalalkan kerjasama dengan DAP dan PKR. Dulu tak dikatakan kafir kalau kita bercampur dengan orang kafir, membentuk kerajaan bersama orang kafir. Tetapi sekarang ni bagaimana? Hasan juga mempersoalkan kewarasan bekerjasama dengan DAP dan PKR yang didakwanya jelas menolak usaha penubuhan sebuah negara Islam. Kalau dulu kita mengatakan perlembagaan kita kafir, perlembagaan jahiliah, tapi sekarang ni dalam mereka punya MOU di antara ketiga-tiga pemimpin, mereka angkat ni perlembagaan kita. Kita akan menegakkan sebuah negara yang akan mempertahankan perlembagaan. Disebut itu. Kesungguhan Hadi mengubah hala tuju PAS terserlah pada muktamar tahunan PAS pada tahun 2011. Akhirnya, Hadi mendakwa belum tiba masanya untuk parti itu membentuk negara Islam, isu yang menjadi duri dalam daging dalam hubungannya bersama DAP sebelum ini. Menurut Hadi, PAS akan meneruskan gagasan negara berkebajikan. Motif di sebalik penukaran konsep itu didedahkan oleh orang PAS sendiri. Saya tengok bila kita guna pendekatan tersebut, pendekatan yang dilihat dalam konteks yang lebih objektif, lebih menarik, dan orang bukan Islam dia tidak rasa tertekan. 30 tahun dahulu ketika Hadi mengkafirkan UMNO menerusi amanat Hadi, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Bahkan kalau kita pergi, banyaklah negara-negara Arab yang saya telah jelajah di Yaman, di Sudan, di Egypt, di Jordan, sampai ke Turki, sampai kata-kata kan. Orang sentiasa menghormati Malaysia sebagai satu contoh negara dan masyarakat Islam yang dicontohi. Yang menukar slogan dan arah haluan PAS adalah Hadi demi mengejar kuasa politik yang diidamkan bersama dengan PKR dan DAP.